Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti suara muallim awak tak dengar. Okey, buka buku teks bahasa Melayu. Buka muka surat 66. Buku teks muka surat 66. Okey, untuk muka surat 66, muallim akan ajar awak tentang kata nafi. Okey, apa itu kata nafi? Okey, awak tengok dekat bawah sekali yang info bahasa. Mari kita baca dulu apa yang dimaksudkan dengan kata nafi. Tengok dalam dekat info bahasa yang dibagi dalam kotak kecil ni. Kotak yang bawah ni kuning ni. Okey, kata nafi. Okey, apa itu kata nafi? Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Okey, nafi ni maksudnya kita nak menyatakan kita tak nak. Nah, itu maksud nafi, tak nak. Jadi ada dua bentuk kata nafi. Kata nafi ni ada dua. Yang pertama bukan dan yang kedua tidak. Nah, ingat, kata nafi ni maksud dia perkataan iaitu kata bukan dan tidak yang kita gunakan untuk kita menafikan sesuatu. Kita nak bagi tahu kepada seseorang yang kita tak nak. Itu yang dimaksudkan dengan nafi. Kita tak nak benda tu. Okey, yang pertama kata nafi bukan. Kata nafi bukan dia hadir sebelum frasa nama dan frasa sendi nama. Okey, ingat lagi tak apa itu frasa nama dan frasa sendi nama? Kalau frasa nama ni bahasa mula dia nama. Tak kisahlah nama orang ke, nama benda ke, nama binatang ke, nama pokok ke, nama tempat ke. Kita akan gunakan bukan. Dan yang kedua frasa sendi nama. Kalau frasa sendi nama ni contoh dia di, daripada, kepada, pada, itu antara contoh dia. Ke, itu ialah frasa sendi nama. Itu untuk bukan. Okey, kalau kata nafi, contoh ayat dia, letaknya bukan di atas meja. Okey, bukan. Selepas perkataan bukan, sepatutnya kena ada frasa nama ataupun frasa sendi nama. Contoh ayat dia kat sini, letaknya bukan di atas meja. Okey, di ini ialah kata sendi nama. Jadi bila kata sendi nama je, kita gunakan bukan. Okey, boleh faham setakat ni kata sendi nama? Ingat, kata sendi nama bukan kita gunakan selepas perkataan bukan tu kena ada kata nama ataupun frasa sendi nama. Okey, yang kedua kata nafi tidak. Okey, kalau bukan kena frasa nama dan frasa sendi nama. Kalau tidak untuk frasa kerja ataupun frasa adjektif. Frasa kerja ni kerja apa yang dia tengah buat. Kalau adjektif ni ayat penguat. Contoh dia tugasan itu tidak susah. Susah ni kata adjektif. Kata adjektif sifat. Kata adjektif ada 9 semua. Okey, boleh faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Apa tak faham tanya sekarang. Saya boleh tanya. Okey, tak apa. Boleh tunjukkan lagi contoh kepada awak. Okey, tengok kat depan ni. Boleh tunjukkan kepada awak video tentang kata nafi. Okey, ingat tadi boleh bagi tahu kata nafi ni kata yang kita gunakan untuk kita menafikan sesuatu.
Untuk menafikan sesuatu pernyataan. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada seseorang yang kita tak nak. Itu yang dimaksudkan dengan kata nafi. Okey, kata nafi tadi Muallim bagi tahu kata nafi ada berapa jenis? Okey, kata nafi ada 2 jenis. Okey, kita nak bagi tahu kepada seseorang yang kita tak nak benda tu, ada 2 yang kita bagi tahu, 2 perkataan. Yang pertama bukan dan yang kedua tidak. Ada 2 jenis kata nafi. Okey, kalau kata nafi bukan. Assalamualaikum Muallim. Waalaikumsalam. Kata nafi bukan, selepas perkataan nafi kena ada frasa nama ataupun frasa sendi nama. Kalau kata nafi tidak, selepas perkataan tidak tu kena ada frasa kerja ataupun frasa adjektif. Okey, mari kita tengok contoh yang dia bagi kat sini. Okey, kata nafi bukan yang pertama. Bukan. Ini bukan baju saya. Ingat, kalau kata nafi bukan, selepas dia kena ada frasa nama ataupun frasa sendi nama. Okey, contoh dia kat sini dia bagi tahu, ini bukan baju saya. Okey, bukan, selepas bukan ada perkataan baju. Jadi baju itu ialah frasa nama. Frasa nama ni maksud dia apa? Nama benda. Tak kisah nama apa. Nama benda ke, nama tempat ke, nama haiwan ke, nama binatang ke. Kalau macam baju ni nama benda. Jadi kalau nama benda je kita akan gunakan bukan. Ini bukan baju saya, baru betul. Contoh yang kedua, surat ini bukan daripada kakak saya. Okey, frasa bukan kita gunakan yang pertama untuk frasa nama dan yang kedua kita gunakan untuk frasa sendi nama. Frasa sendi nama ni ingat lagi tak? Kalau frasa sendi nama ni dia ada di. Frasa sendi nama ataupun dari, ataupun daripada, kepada. Itu contoh dia, ataupun lagi pada. Ini ialah frasa sendi nama. Jadi bila ada semua perkataan ini, kita kena gunakan bukan. Kena ingat yang tu. Frasa bukan kita gunakan untuk frasa nama dan juga frasa sendi nama. Okey, daripada ni frasa sendi nama. Jadi selepas dia mesti kita gunakan bukan. Surat ini bukan daripada kakak saya, baru betul. Kalau awak gunakan surat ini tidak daripada kakak saya, tak boleh. Sebab daripada ni, tengok selepas dia, daripada ni frasa sendi nama. Jadi bila frasa sendi nama kita gunakan bukan. Okey, yang kedua, kata nafi tidak. Kata nafi tidak, 2 keadaan kita gunakan. Yang pertama untuk frasa adjektif dan yang kedua untuk frasa kerja. Frasa adjektif, kata adjektif ada 9 semua. Kalau frasa kerja ni, kerja apa yang dia tengah buat? Okey, tengok contoh yang pertama. Kasut itu tidak berapa mahal. Okey, berapa mahal. Berapa mahal. Okey, kalau mahal ni ialah frasa adjektif, mahal. Kata adjektif sifat. Sifat dia mahal. Okey, yang kedua, Ali tidak menyiapkan kerjanya lagi. Okey, menyiapkan ini ialah kerja. Ini frasa kerja. Dia tengah buat apa? Kerja dia sedang menyiapkan. Jadi bila frasa kerja kita akan gunakan tidak. Ali tidak menyiapkan kerjanya. Itu kena bezakan antara tidak dan juga bukan. Okey, boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada soalan? Semua jelas? Okey, kalau semua jelas, mari kita tengok dalam buku teks awak ni. Okey, tajuk dia hasil seni. Darshini, Saiful dan William menjalankan aktiviti projek seni. Okey, projek apa yang tengah buat ni? Tengok dalam gambar. Okey, yang pertama dia beritahu bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini. Okey, lepas tu yang ni pun kata tidak susah Saiful, campurkan pewarna dan beras, gaulkannya hingga sekata. Setelah siap kita jemur beras ini.
Okey, dekat sini dia gunakan kata nafi tidak. Okey, kenapa dia gunakan kata nafi tidak? Kenapa tak gunakan bukan susah? Sebab apa? Tidak, kata nafi tidak selepas perkataan tidak kena ada frasa. Kalau tidak, kita kena gunakan frasa adjektif. Frasa adjektif dan juga frasa kerja. Kalau susah ni ialah frasa adjektif. Kata adjektif sifat. Sifat apa? Sifat susah. Jadi kita gunakan tidak susah. Jadi yang kedua, beras ini kita jemur di atas meja itu. Lepas tu dia berkata, bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Okey, dia gunakan kata nafi bukan. Kenapa gunakan kata nafi bukan? Tengok selepas perkataan bukan, dia ada di. Kalau kata nafi bukan, kita gunakan untuk frasa nama dan juga frasa sendi nama. Di ni frasa sendi nama. Jadi kita gunakan bukan. Bukan di atas meja, baru betul. Kalau awak gunakan tidak di atas meja, salah. Sebab tidak ni untuk frasa adjektif dan frasa kerja. Di atas ni frasa adjektif ke? Di atas ni kerja ke? Bukan. Dia frasa sendi nama. Jadi kita gunakan bukan. Okey, setakat ni semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, sekarang ni Mualina semua orang buka mikrofon. Mari kita cuba jawab 2 soalan kat bawah ni dia bagi ni. Okey, buka mikrofon. Mualina tanya soalan ni. Siapa tak buka mikrofon, Mualina tanya dia. Okey, yang pertama. Terima kasih Darshini. Kalau kamu membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okey, yang ni kita nak gunakan apa? Kalau kamu tidak membantu. Tidak. Tidak. Jawapan dia tidak. Kalau kamu tidak membantu. Kenapa tidak? Sebab ingat kata tidak kita gunakan untuk frasa adjektif dan juga frasa kerja. Kerja ni membantu ni kerja apa yang dia tengah buat? Dia sedang membantu. Jadi kita gunakan tidak baru sesuai, baru betul. Kalau awak gunakan kalau kamu bukan membantu, salah. Sebab bukan untuk frasa sendi nama dan juga frasa nama. Okey, yang kedua. Ini usaha saya sahaja, ini usaha kita bersama. Okey, yang ni kita nak gunakan apa? Bukan. 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 Ini bukan. Bukan. Kenapa bukan? Tengok selepas perkataan bukan dia ada usaha. Usaha itu kata apa? Usaha itu kata apa? Ini tidak usaha saya, ini bukan usaha saya. Ini bukan usaha saya saja, ini usaha kita bersama. Dia ambil saya, kata nama. Okey, boleh faham setakat ni tentang kata nafi? Ada sesiapa yang tanya soalan? Okey, kalau tak ada soalan, buka buku aktiviti awak. Mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Buka buku aktiviti muka surat 66. Buku aktiviti muka surat 66. Okey, mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Soalan suruh buat apa? Lengkapkan ayat dengan kata nafi yang betul. Kata nafi bukan dan tidak. Ada 2 kata nafi. Okey, tengok yang pertama. Okey, tajuk dia bersatu kita berjaya. Okey, perenggan pertama. Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Perdana akan membuat pembentangan tentang penjagaan gigi. Aktiviti ini diadakan sempena bulan kesihatan. Okey, perenggan yang kedua. Wah, cantiknya. Pandai sungguh kamu mewarnakan replika gigi ini.
mudah untuk mewarnakannya. Puji Imran kepada Liang. Okey, yang ini kita nak gunakan apa? Ya. 66 ke 72? 72. Muka surat 72. Buku aktiviti jilid 1. Muka surat 72. Okey, maaf. Muallim tersalah tengok. Muka surat 72. Okey, yang ni kita nak gunakan apa? Mudah. Dia siap 2 je. Nak gunakan bukan mudah ke tidak mudah? Memang mudah. Jawapan dia suruh jawab dengan kata nafi bukan. Tidak atau mudah. Jawapan dia sama ada bukan ataupun tidak. Okey, nak gunakan apa kat sini? Tidak. Tidak ke bukan? Tidak. Tidak mudah. Tidak. Mewarnakannya. Tidak mudah. Okey, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebab mudah ini ialah kata mudah ni kata apa? Kata adjektif. Jadi bila perasa adjektif kita gunakan mudah. Kita gunakan tidak. Perasa adjektif, perasa kerja kita gunakan tidak. Okey, perenggan yang ketiga. Saya sahaja yang mewarnakan replika ini. Ini apa? Bukan tidak? Bukan. Jawapan dia bukan. Sebab apa bukan? Sebab tengok selepas perkataan bukan ada saya. Saya ni perasa sendi, perasa nama. Jadi bila perasa nama ataupun perasa sendi kita gunakan bukan. Okey, yang seterusnya, pembentangan ini pada minggu ini. Pada ni kata apa? Pembentangan ini pada minggu ini. Pada ni kita nak gunakan apa? Pada ni kata apa? Pada ini ialah kata sendi nama. Jadi bila kata sendi nama kita gunakan apa? Bukan ke tidak? Pembentangan ini tidak. Kalau kata sendi nama kita gunakan tidak. Okey, pembentangan ini mungkin diadakan. Mungkin. Mungkin. Mungkin ialah kata mungkin. pembentangan ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pembentangan ini tidak mungkin. Okey, yang seterusnya. Ya Imran, kamu sahaja yang berfikiran begitu. Kasih nak guna. Okey, kamu. Kamu perasa nama. Bila perasa nama kita gunakan bukan. Ya Imran, bukan. Bukan kamu sahaja yang berfikiran begitu. Okey, yang seterusnya. Betul kata kamu Li Qiang dan Imran, kita akan mensia-siakan. Nak gunakan apa? Tidak. Tidak. Okey, kenapa tidak? Tengok dia gunakan mensia-siakan. Okey, yang terakhir. Kalau kita tidak bekerjasama, mungkin kita akan dapat. Nak gunakan apa? Bukan, tidak. Tidak. Mungkin. Frasa adjektif. Mungkin itu frasa adjektif. Okey, setakat ni semua faham berkaitan dengan kata nafi? Faham. Okey, kalau semua dah faham, kita sambung sikit lagi. Okey, buka buku aktiviti, buka buku teks muka surat 67. Buku teks muka surat 67. Okey, kita masuk sikit lagi tentang kata bantu. Okey, apa itu kata bantu? Okey, awak tengok kat depan ni, mari tunjukkan video kepada awak tentang kata bantu.
Okey, kata bantu ada dua jenis. Yang pertama kata bantu aspek dan yang kedua kata bantu ragam. Okey, kalau kata bantu aspek, ini kata bantu aspek, kita gunakan untuk menerangkan tentang masa. Itu kalau aspek. Kalau kata bantu ragam, kita nak gunakan untuk perasaan. Perasaan ragam dia, sikap dia. Apa? Muka surat, tengok ke depan lu, boleh tunjuk ke depan ni. Okey, ingat kata bantu ada dua jenis, kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, kita tengok yang pertama, kata bantu aspek. Okey, kata bantu aspek digunakan untuk menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. Ingat, kata bantu aspek kita gunakan untuk menerangkan tentang waktu, tentang masa. Bila masa, kita gunakan kata bantu aspek. Okey, kata bantu aspek ni ada tiga jenis berkaitan dengan masa. Yang pertama, sudah dilakukan. Maksudnya masa tu, benda tu kita dah buat dah. Di masa lalu kita dah buat dah benda tu. Jadi kita akan gunakan sudah, saya sudah makan. Contoh dia. Telah, saya telah mandi. Ataupun pernah, saya pernah bekerja di Kuala Lumpur. Ataupun baru, saya baru sahaja membeli kereta. Itu kalau sudah dilakukan di masa lalu. Okey, yang kedua sedang dilakukan. Maksudnya masa kini. Kita tengah buat sekarang. Kita akan gunakan sedang, masih ataupun mula. Maksudnya saya sedang belajar. Macam sekarang ni awak semua sedang belajar. Sedang dilakukan. Itu maksud dia. Sedang berlaku sekarang. Okey, yang seterusnya belum dilakukan. Maksudnya akan datang. Di masa akan datang. Contoh dia belum ataupun akan. Belum dilakukan, kita tak buat lagi. Saya belum siapkan kerja sekolah saya. Kita buat lagi. Lepas ni baru kita buat. Itu tentang kata bantu aspek. Okey, boleh faham setakat ni? Perkataan ni semua awak dah gunakan dah. Perkataan ini semua awak dah gunakan dah. Ini sekadar awak tahu fakta dia. Okey, contoh dia. Mereka sudah menonton wayang gambar itu. Berkaitan sudah. Masa yang kita dah buat dah benda tu. Di masa lalu. Mereka sudah menonton wayang gambar itu. Ingat, kata bantu aspek kita gunakan untuk menerangkan tentang masa. Kat sini, maksudnya menonton wayang, mereka dah siap tonton dah di masa lalu. Okey, yang kedua, adik kecil masih tidur lagi. Masih tidur, maksudnya sedang, sekarang. Maksudnya adik dia masih lagi tidur. Sekarang ni tengah tidur lagi. Itu maksud yang kedua, masa yang sedang berlaku sekarang. Okey, yang ketiga, murid itu akan menulis surat kepada ibunya. Akan ni maksudnya dia tak buat lagi. Akan ni akan datang masa depan. Maksudnya lepas ni ke, dia tak buat lagi benda tu. Boleh bezakan tiga benda ni, kata bantu aspek. Okey, yang kedua kata bantu ragam. Okey, kalau kata bantu aspek kita gunakan berkaitan untuk menerangkan tentang masa. Tapi kalau kata bantu ragam kita gunakan untuk menerangkan suasana perasaan sesuatu. Suasana perasaan. Itu yang digunakan saja. Kalau ragam ni, kata bantu ragam kita gunakan untuk suasana perasaan. Contoh dia kita gunakan mungkin. Saya mungkin terlambat akan sampai ataupun dapat. Saya dapat memahami pelajaran guru dengan mudahnya. Ataupun mahu, harus, enggan, boleh, hendak, mesti, patut. Jadi itu awak kena bezakan antara dua tu. Kata bantu aspek berkaitan dengan masa dan kata bantu ragam berkaitan dengan suasana perasaan. Okey, setakat ini semua faham? Boleh bezakan tak dua tu? Ada siapa yang tanya soalan?
Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, mari kita jawab soalan di dalam buku aktiviti awak. Buka buku aktiviti muka surat 74. Buku aktiviti 74. Okey, mari kita cuba jawab bersama-sama. Buku aktiviti muka surat 74. Okey, yang pertama. Tajuk dia saling muafakat. Okey, mak kita ada masa lagi 10 minit. Okey, dalam Muallim, kotak. saya dah siap. Dah siap, nanti hantar kepada muallim untuk muallim cek. Okey, kat sini dia dapat. Siapa yang dah siap hantar kepada muallim, nanti muallim akan cek. Okey, dekat atas ni yang dia bagi, yang dia bulat semua ni, ini ialah pilihan jawapan. Ada telah, akan, masih, belum, hendak, boleh, dapat. Ini semua ialah kata bantu. Ada kata bantu aspek, ada kata bantu ragam. Okey, berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, mari kita jawab soalan ini. Okey, Imran, Kiran, Liyi dan Hemalini membantu Cikgu Suhaila menyiapkan maskot untuk hari sukan. Okey, maskot ni maksudnya kostum ya. Kalau awak tengok kostum orang pakai, contohnya kostum harimau, kostum Upin dan Ipin, kostum Ejen Ali, yang besar yang orang pakai tu. Okey, perenggan yang kedua. Murid-murid, saya melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan, kata Cikgu Suhaila. Okey, yang ini kita nak gunakan apa jawapan dia? Murid-murid, saya telah melihat kamu. Okey, awak tengok ayat dia. Melihat kamu, maksud kat sini dia nak. Jadi kita nak gunakan apa? Murid-murid saya, nak gunakan telah, akan, masih, belum, hendak, boleh, dapat. Masih kurang sesuai. Murid, akan. Dia nak ni. Saya akan melihat, kurang sesuai. Kat sini kita gunakan Hendak. Hendak jawapan dia. Yang sesuai hendak. Tengok ayat yang dia bagi. Saya hendak melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan. Cikgu dia ni. Kata Cikgu Suhaila. Cikgu Suhaila nak melihat anak murid dia berbincang tentang membina maskot hari sukan. Jadi dia nak benda tu. Jadi saya hendak. Okey, yang kedua. Kita menggunakan bahan terbuang. Kita akan. Pandai Umar Qayyum. Kita akan, dia nak gunakan, kita akan menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membina maskot. Imran memberikan cadangan, semua muridnya, semua rakannya bersetuju. Okey, seterusnya, Imran dan rakan-rakan memulakan aktiviti membina maskot bersama-sama. Kamu menolong saya melukis wajah maskot ini. Tok Alan ditanya, tanya Imran kepada Kiran. Apa nak gunakan? Boleh. Kita gunakan akan. Kita gunakan hendak. Jawapan dia? Boleh. Dia minta tolong. Boleh. Boleh kamu menolong saya melukis wajah maskot ini. Dia gunakan, dia nak minta tolong. Okey, yang seterusnya. Boleh Imran, saya akan membantu kamu. Terima kasih Kiran. Okey, badan maskot siap diwarnakan. Siap diwarnakan. Dah siap. Telah. Kita gunakan. Telah. Dia bagi tahu dah. Siap diwarnakan. Jadi benda tu telah berlaku. Telah siap diwarnakan oleh Hemalini. Sungguh pandai Hemalini mewarnakannya. Semua rakan terpegun akan kepandaian Hemalini. Okey, yang seterusnya. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Belum. Belum. Imran ni dia tak siap lagi. Belum siap. Imran belum siap belum siap memasang tangan maskot. Jadi Kiran pun membantunya supaya cepat siap. Okey, kertas warna saya banyak lagi. Ada dua, masih dapat.
Masih. Masih. Kertas warna saya masih banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot itu, kata Imran kepada Hemalini. Okey, maskot hari sukan telah siap. Tahniah murid-murid, kalian Dapat. kalian dapat menyiapkan. Kalian dapat menyiapkan maskot ini dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. Okey, setakat ini semua jelas? Semua faham? Faham, Siapa nak tanya soalan? Okey, dalam buku aktiviti awak, kita dah bincang muka surat 72 dan 74. Jadi kerja rumah awak hari ni buat muka surat 73 dan 75. Muka surat 74 dan 72 kita dah siap bincang dah jawapan. Jadi kerja rumah awak hari ni dua muka surat 72, 73 dan 75. Nanti siapa yang dah siap hantar kepada muallim untuk muallim cek, boleh? Okey, ada sesiapa yang tanya soalan tak? Okey, boleh tak muallim minta siapa yang tak buka video, buka kamera, muallim ambil tanda tangan ni. Siapa tak buka video, muallim ambil tanda tangan. Muka surat 73 dan 75. Okey, muallim nak siapa yang tak buka kamera, muallim ambil tanda tangan ni. Tak buka kamera, muallim tak tahu siapa yang hadir. Siap. Okey, siapa yang tak buka kamera, boleh buka kamera, muallim ambil tanda tangan ni. Muallim, saya tak boleh buka kamera. Okey, tak apa, faham. Dah lihat. Buka kamera, asal kalau tak lama. Anak, janganlah nampak Anak. Nampak akak. Maknanya cur angkat gambar. Angkat gambar. Nampak aku kenapa? Nampak aku jangan. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak? Kerja rumah jangan lupa siapkan. Kerja rumah yang minggu lepas siapa tak hantar, tolong hantar. Cakap. Kerja rumah minggu depan yang karangan tu 2 orang je yang hantar. Akilah Hana dengan Iman Muhammad je yang hantar. Kerja rumah yang lain pun Akilah dengan Iman je yang hantar. Yang lain tak hantar pun. Ada yang tak pernah hantar langsung. Nanti kerja rumah hantar boleh? Siapa yang hantar tu hantar kerja rumah boleh ke tak? Boleh. Yang karangan tu yang hantar 3 orang je baru. Razan, Akilah dengan Iman Muhammad je. 3 orang je baru. Yang 69 dengan 70 ke? Yang muka surat berapa? Lupa dah. Muka surat 71. 79. 71 dan 79. Okey, ingat kerja rumah yang muallim bagi jangan lupa siapkan dan hantar, boleh? Ramai yang tak hantar ni. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan sebelum kita habiskan kelas kita? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muallim. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.